Test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Hari ini saya berkesempatan untuk buat satu video penerangan berkenaan dengan market structure. Market structure ni kira dia macam boleh katalah antara topik yang paling asas dalam lukisan technical analysis. Okey. Market structure ni derive daripada dua teori yang mana sekiranya price berjaya break previous swing high ataupun swing low, dia akan meneruskan kenaikan. Jadi kita akan tengoklah macam mana market structure ni terbentuk dekat dalam chart. Second, apakah kegunaan market structure ni untuk analisa trading harian kita lah. Okey. Macam saya beritahu, ini adalah contoh market structure yang mana price akan buat swing high, lepas tu dia akan buat swing low, dan sekiranya price berjaya break swing high yang terbaru, yang terdahulu, price berkemungkinan akan naik lebih tinggi ataupun meneruskan kadar uptrend. Sama juga dengan downtrend. Price akan turun membentuk swing low, kemudian swing high dan membentuk swing low terbaru. Jika swing low terbaru telah terbentuk ataupun melepasi swing low terdahulu, kita akan consider ia akan meneruskan downtrend ataupun trend semasa. Nampak macam mudah tapi sebenarnya agak sukar sebenarnya kita nak menentukan yang manakah swing high dan manakah swing low. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena kreatif lah untuk develop SOP tuan-tuan dan puan-puan, ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan pening sangat, boleh je guna indikator zigzag tapi kena filter sikit lah. Alright. Okay, untuk dalam market structure ni kita ada dua wave yang kita kena tahu, iaitu projection wave dan juga retracement wave. Mana-mana wave yang dominan kita akan consider dia sebagai projection wave, dan wave yang tak dominan kita akan panggil sebagai retracement wave ataupun corrective wave. Okey. Yang ni contoh untuk uptrend, ni uptrend, okey. Projection wave yang paling dominan adalah yang sedang naik, iaitu yang akan sentiasa membuat swing high. Okey. Projection ini kita consider sebagai projection wave. Kalau price menurun, kita akan panggil dia sebagai retracement wave. Dan kalau dia naik semula, ini adalah kita akan panggil sebagai projection wave. Basically, orang yang trade buy on retracement ataupun buy on dip ni, dia akan try cari entry dekat kawasan retracement wave. Okey. Sama juga untuk downtrend. Untuk downtrend, kalau pergerakan price yang menurun, inilah projection wave. Dan sekiranya price menaik, membentuk macam uptrend sikit, dia dipanggil sebagai retracement wave. Dan kat sinilah orang akan selalu cari point of entry, bukan point of entry, untuk point of selling suatu counter. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah sedikit structure. Satu, macam mana structure formation terbentuk. Kedua, apakah wave-wave yang ada dalam market structure, iaitu projection dan retracement wave. Dan ketiga adalah fasa-fasa trend. Fasa-fasa trend ni cuma ada tiga saja, iaitu uptrend, downtrend dengan sideways ataupun flat ranging. Okey. Untuk uptrend, biasalah sekiranya price berjaya break the previous swing high, kita akan consider dia sebagai uptrend sehingga dia punya previous swing low berjaya dipecahkan. Okey. Ini adalah contoh uptrend. Okey. Yang di sini pula adalah contoh sebelum masuk downtrend, dia ada satu sideways. Ini adalah contoh sideways yang mana swing low, swing high, dan kat sini pun ada satu swing low, dan kat sini pun ada swing high, tapi dua-dua pembentukan swing high dan swing low yang terbaru kat sini gagal untuk break mana-mana area. Tak kisah sama ada previous swing high ataupun swing low, dan ini kita akan panggil ia sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sideways phase ataupun flat ranging. Bukan flat ranging, ini sideways phase. Okey, untuk sideways phase.
dan kita nampak price terus buat swing low dan kita boleh consider dia sebagai dah meneruskan untuk pergerakan downtrend. Okay. Then, kenapa kita kena mahir dengan market structure, swing high lah, swing low lah, nak baca wave lah, projection wave, retracement wave. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang gunakan chart pattern, dekat sinilah baru chart pattern akan memainkan peranan. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan nampak macam nak macam head and shoulder lah, belajar head and shoulder. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berjaya plotting swing high dan swing low, nampak macam kat sini ada pembentukan head and shoulder dan mungkin price akan turun lebih jauh. Okey, selain daripada tu, dengan kita berjaya plot swing high dan swing low ni, kita pun boleh lukis trend line, boleh lukis SNR. Contoh SNR kita akan lukis biasanya dekat kawasan swing high ataupun swing low. Okey, kat sini mungkin boleh jadi resistance. Sini mungkin jadi support. Okay, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang suka buy on breakout, mungkin boleh tunggu price breakout dan masuk entry. Ataupun bagi tuan-tuan dan puan-puan yang suka entry based on buy on support, boleh tunggu price turun sampai bahagian support terdahulu ataupun RBS, resistance become support, dan buy dekat kawasan RBS tu yang kita consider ataupun kita expect akan jadi swing low. Okay, itulah sebabnya kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu menguasai market structure sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang chartist ataupun memang pengguna technical analysis yang tegar. Sebab inilah, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh expect lah pergerakan price selepas ni nak ke mana, dan tuan-tuan dan puan-puan dah tahulah apa phase trend sekarang ni, sama ada uptrend ke, downtrend ke ataupun sideways. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, diharap video kali ini dapat bantulah pemahaman tuan-tuan dan puan-puan, dan saya berharap ia dapat memberi nilai tambah dalam tuan-tuan punya ilmu trading. Okey, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.